5 kes baharu jangkitan COVID-19 telah disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini seramai 157 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut petang tadi semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Rabu 15 Jamadil Awal 1442 Hijrah bersamaan dengan 30 Disember 2020, 5 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 157 orang. Kes 153 ialah seorang lelaki berumur 29 tahun yang tiba ke negara ini dari India melalui Kuala Lumpur, Malaysia pada 18 Disember 2020 dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI-874. Beliau telah mengalami syarat beret bermula 21 Disember 2020 selama 2 hari dan pada masa ini tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 154 ialah seorang wanita berumur 27 tahun yang tiba ke negara ini dari India pada 18 Disember 2020 dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI-4112. Beliau tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 155 ialah seorang wanita berumur 61 tahun yang tiba ke negara ini juga dari India pada 18 Disember dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI-4112. Beliau mula mengalami demam panas pada 29 Disember 2020. Kes 156 ialah seorang lelaki berumur 61 tahun dan suami kepada kes 155. Beliau juga tiba ke negara ini pada 18 Disember 2020 dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI-4112. Beliau mula mengalami demam panas dan batuk pada 28 Disember 2020. Kes 157 ialah seorang wanita berumur 33 tahun yang juga tiba dari India pada 18 Disember 2020 dengan menaiki penerbangan yang sama iaitu penerbangan Diraja Brunei BI-4112. Beliau tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes baru-baru ini semuanya sedang berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi pemantauan dan rawatan. Pengesanan kontak ataupun kontak tracing bagi kes-kes baru ini telah mendapati 19 orang kontak terdekat bagi kes di atas yang di mana ujian awal menunjukkan kesemua mereka adalah negatif bagi COVID-19. Semasa sidang media tersebut, Menteri Kesihatan menjelaskan dengan pengesanan kes terbaru tersebut, sebanyak 16 kes import telah disahkan sejak kes jangkitan tempatan terakhir dilaporkan pada 6 Mei 2020. Ia menjadikan negara mencatatkan 238 hari tanpa kes jangkitan tempatan COVID-19. Seramai 580 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini seramai 10,304 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 199 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 83,108 ujian. Dalam kenyataan media yang sama, Menteri Kesihatan juga mengingatkan dengan perkembangan terbaru dan situasi global semasa pada masa ini, orang ramai tidak boleh lalai atau komplasen dalam mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing. Orang ramai adalah disarankan untuk mengamalkan kebersihan diri dan etika bersin yang betul. Orang ramai terutamanya mereka yang mempunyai risiko seperti warga emas, ibu-ibu mengandung dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis, sakit buah pinggang, masalah pernafasan dan lain-lain adalah juga digalakkan untuk memakai sungkup muka ataupun face mask apabila berada di tempat-tempat awam,
termasuk apabila berkunjung ke tempat-tempat perkumpulan ramai seperti pusat-pusat membeli belah, ekspo jualan dan tempat-tempat persiaran. Orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk tidak keluar rumah jika merasa kurang sihat serta mengelakkan dari mengunjungi tempat-tempat yang penuh sesak. Sebagaimana peruntukan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang telah dikeluarkan dan masih berkuat kuasa semasa pandemik COVID-19 ini. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak ini di dalam negara serta di peringkat serantau dan global dan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi wabak COVID-19 jika perlu dari masa ke semasa. Seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun ditahan kerana dipercayai terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah. Menurut siaran akhbar Biro Kawalan Narkotik BKN, lelaki terbabit ditahan pada 27 Disember lalu dengan bantuan dari pasukan polis di Raja Brunei di pos kawalan Kampung Berpulau. Keenderaan dan kediamannya menemukan beberapa bungkusan plastik dalam paket teh yang berisi ketulan hablur yang dipercayai dadah jenis syabu. Dadah kelas A melebihi 5 kg dan dianggarkan mempunyai nilai pasaran melebihi RM1 juta. Rampasan signifikan lain yang dipercayai hasil daripada aktiviti pengedaran termasuk sejumlah wang tunai melebihi RM7,500, sebuah kereta dan beberapa telefon bimbit. Tangkapan tersebut masih dalam siasatan di bawah beberapa kesalahan seperti berikut. Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah bagi tujuan mengedar dadah kelas A yang melebihi dari 100 gram membawa kepada hukuman gantung hingga mati. Seksyen 6-B APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen 3 Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012 iaitu atas kesalahan membersihkan wang haram. BKN memberi amaran bahawa tindakan membawa masuk dadah haram yang sengaja disembunyikan dalam pelbagai bentuk dan bungkusan akan sentiasa menjadi perhatian pihak berkuasa. BKN juga menegaskan rangkaian-rangkaian pengedar dadah di negara ini termasuk juga mana-mana pihak yang bekerjasama dengannya sama ada secara langsung ataupun tidak akan terus dijejaki untuk dibawa ke muka pengadilan. Dengan siri kejayaan itu, BKN juga merakamkan ucapan penghargaan kepada agensi-agensi penguatkuasa undang-undang atas bantuan kerjasama dalam memerangi kegiatan penyeludupan khususnya aktiviti pengedaran dadah haram di negara ini. Kebenaran keluar negeri bagi pelajar-pelajar ke United Kingdom ditangguhkan buat sementara waktu sehingga 31 Januari 2021. Tertakluk pada penilaian risiko Kementerian Kesihatan. Jabatan Perdana Menteri mengumumkan perkara tersebut berikutan makluman daripada Kementerian Pendidikan semasa sidang media pada 24 Disember 2020 mengenai penangguhan sementara kebenaran pelajar membuat perjalanan ke United Kingdom. Penangguhan itu termasuk kebenaran awal para pelajar yang berhasrat untuk membuat perjalanan ke United Kingdom mengikuti penerbangan di Raja Brunei BI003 yang dijadual pada 2 Januari 2021. Walau bagaimanapun, para pelajar yang mempunyai keperluan pengajian tertentu dan tidak disediakan pilihan pembelajaran termasuk peperiksaan secara dalam talian di institusi pengajian masing-masing perlu menghadapkan permohonan terlebih dahulu kepada Kementerian Pendidikan bagi mendapatkan pertimbangan khas untuk membuat perjalanan ke United Kingdom. 66 pesara bagi tahun 2018 dan 2019 masing-masing menerima sijil dan cenderahati semasa Majlis Penghargaan Pegawai dan Kaki Tangan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis diadakan petang tadi di Dewan Amar Pahlawan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi Berakas. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi.
Majlis adalah bagi menghargai bakti dan jasa yang disumbangkan sepanjang berkhidmat dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Abang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan Abang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Info Komunikasi, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Penganjuran Thailand Bazar atau Bazar Thailand dapat mempromosikan kerjasama ekonomi dan pelancongan antara Thailand dan negara Brunei Darussalam. Sebagai sebahagian daripada projek pameran perdagangan tahunan, bazar berkenaan juga dapat mempromosikan hubungan rakyat ke rakyat antara kedua-dua buah negara. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam menggariskan perkara tersebut semasa majlis pelancaran Bazar Thailand pagi tadi. Puan Yang Terutama Wan Tani Wiput Wangsakul berkata, menerusi acara seumpamanya, ia akan mampu memberi sokongan kepada acara Brunei December Festival 2020 untuk mempromosikan pelancongan domestik. To highlight that this event is also in support of the Brunei government's Brunei December Festival, which is an initiative to promote domestic tourism. The month of December coinciding with the school holiday is normally the period when many families travel abroad, including to Thailand, as one of the favorite destinations of many of our friends here in Brunei. However, with travel restrictions still in place, we hope that this bazaar can bring Thailand closer to you instead. In 3, 2, 1. The official opening of Thailand Bazaar, One City Shopping Centre for 5 days. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Bazar di Pusat Membeli Belah One City diadakan sehingga 3 Januari 2021 bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam, kecuali Jumaat ditutup pukul 12.30 hari hingga 2 petang. Kira-kira 12 petak jualan disediakan yang kebanyakan menjual makanan dan minuman Thailand. Komitmen ahli jawatankuasa takmir masjid adalah amat penting dalam menjayakan aktiviti keagamaan untuk mengimarahkan masjid. Kembali selepas ini dengan perincian laporan mengenainya. Teruskan bersama kami. Pelantikan ahli jawatankuasa AJK Takmir Masjid merupakan tanggungjawab yang diamanahkan kepada setiap masjid, surau dan balai-balai ibadat untuk membentuk jawatankuasa takmir masing-masing seperti yang telah digariskan dalam buku panduan kerja pegawai masjid 1996. Perkara ini ditekankan oleh Awang Haji Sarudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Halal wal Kamah pada majlis penyampaian surat-surat lantikan kepada penasihat-penasihat dan AJK Takmir Masjid Kampung Penanjung sesi tahun 2020 hingga 2023. Majlis berlangsung semalam di Masjid Kampung Penanjung. Sebagai ahli jawatankuasa takmir masjid, sudah tentulah merupakan orang yang akan bertungkus lumus dalam membantu pegawai-pegawai masjid dalam kesempurnaan perjalanan masjid dan memajukan pentakmiran serta hal ehwal kebajikan masjid. 33 orang menerima surat lantikan sebagai penasihat dan AJK Takmir Masjid Kampung Penanjung sesi tahun 2020 hingga 2023. Ahli jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung yang dilantik diseru agar terus bekerjasama dan komitmen semua AJK Takmir Masjid adalah amat penting dalam menjayakan aktiviti keagamaan untuk mengimarahkan masjid. Kita diberi peluang untuk sama-sama memberi idea-idea, dan idea-idea itu adalah bagus untuk sama-sama menyemarakkan dan sama-sama memberi wajah ataupun
keadaan masjid supaya sentiasa akan bersinar keislamannya di mana-mana saja. Jadi sokongan daripada kedua belah pihak antara pegawai-pegawai masjid dan ahli jawatan kuasa dan disokong lagi oleh penasihat-penasihat, maka ketiga-tiga bahagian ini adalah penting dalam pentadbiran sesebuah masjid. Masjid Kampung Lubuk Pulau Daerah Tutong menerima wakaf sebuah van jenazah. Majlis penyerahan berlangsung pagi tadi di masjid tersebut. Majlis bermula dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Penyerahan wakaf disampaikan oleh Awang Haji Ramli bin Kikil kepada Awang Haji Muhammad Aidil Sofian bin Muhammad Yasin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Bagi memupuk semangat keislaman, keimanan dan ukhuwah persaudaraan Islam dalam kalangan jemaah Muslimah Belia Masjid, Ahli Jawatan Kuasa Takmir dan Muslimah Masjid bin Khatib Abdullah Kampung Kulapis dan Ahli Majlis Perundingan Kampung Kulapis mengadakan pertandingan membaca Al-Quran secara muratal. Pertandingan yang diadakan semalam di Masjid bin Khatib Abdullah adalah sempena sambutan Hari Keluarga Masjid bin Khatib Abdullah Kampung Kulapis. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, Ketua Pesuruhjaya Pengakap dan juga selaku penasihat ahli jawatan kuasa takmir masjid berkenaan. Kategori lelaki dimenangi oleh Haji Muhammad Taib bin Haji Jafar, manakala johan kategori perempuan Hajah Nur Leha binti Haji Saleh. Pertandingan juga antara lain bertujuan mengasah kebolehan dan mencungkil bakat para peserta, khususnya para jemaah masjid dalam memperbaiki mutu bacaan ayat suci Al-Quran dengan baik. Di tempat kedua, Nur. Program Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca dan Senyum Kaca menjadi penggalak kepada kanak-kanak kaca yang aktif mengikuti program kaca yang dikendalikan sepanjang tahun 2020. Majlis penyampaian hadiah bagi penutupan program kaca dan senyum kaca diadakan pagi tadi di Pusat Kaca di Ibu Negara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Paduka Awang Haji Zainal bin Haji Momin yang di-Pertua Persatuan Kaca. Ia diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada 10 orang kitangan dan sukarelawan dari 3 pusat berkenaan yang ikut serta dalam in-house training. Ditubuhkan pada 27 Oktober 1986, Persatuan Kaca merupakan sebuah badan kebajikan sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kebajikan kanak-kanak cacat dan kurang upaya di negara Brunei Darussalam dengan menyediakan program bimbingan dan latihan khusus agar kanak-kanak tersebut dapat menjalani pendidikan mainstream. Program Riang Ria Kanak-Kanak PEN Borneo dihasrat menarik minat kanak-kanak mengenai dengan sejarah negara Brunei Darussalam dan kepentingan menjaga ataupun memelihara bahan rekod sejarah. Program berlangsung pagi tadi di Pusat Pengkajian Borneo, Kampung Anggrek Desa. Lebih 30 orang kanak-kanak menyertai program ini, terdiri dari orang pensendirian, pelajar sekolah-sekolah kerajaan dan swasta. Program yang julung-julung kali dianjurkan oleh pusat tersebut turut diceriakan dengan aktiviti senam aerobik dan kuis. Melalui program ini, para peserta dihasrat lebih berfikiran kreatif dalam membuat aktiviti dan lebih yakin diri dalam berinteraksi. Dengan adanya projek sebegini akan nyorang kanak-kanak ini dapat menimba ilmu pengetahuan, menambah pengalaman dan supaya mereka tahu akan sejarah negara bangsa mereka sendiri. 2 kejadian kebakaran kereta berlaku di 2 tempat yang berbeza pada 28 Disember 2020. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hawa Dalam Negeri dalam siaran akhbarnya menjelaskan kejadian pertama berlaku sekitar pukul 5.25 petang di Jalan Telanai meranapkan sebuah kereta jenis SUV.
Sementara kejadian kedua berlaku pada pukul 7.29 malam di Lebuh Raya Pengira Muda Mahkota Al-Mutadi Bila. Api dapat dikawal oleh orang awam sebelum pasukan bomba tiba. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat, tidak ada kecederaan jiwa dilaporkan dan punca dan kerugian masih dalam siasatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan orang ramai agar sentiasa meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan kebakaran kereta dan bagi kenderaan yang melebihi usia 7 tahun ke atas dinasihatkan untuk membuat pemeriksaan di bengkel-bengkel yang mahir dan bertauliah. Seorang lelaki warga negara asing disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 kerana dipercayai melakukan kesalahan melanggar peruntukan Peraturan 15-3. Lelaki berkenaan dapati bekerja tidak mengikut apa yang tercatat dalam pas kerja yang dibenarkan. Penemuan tersebut adalah hasil daripada operasi pumpung yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK ke atas sebuah kawasan di Kampung Negalang Unat, Mukim Batu Apoi, daerah Temburong, Kelmarin. Berikutan penemuan tersebut, pihak JIPK terus mengingatkan kepada ramai untuk memastikan tempoh pas imigresen pekerja masih sah dan menasihatkan agar para majikan sentiasa mengetahui keberadaan pekerja masing-masing. Semua perkhidmatan kaunter pembayaran Jabatan Pengangkutan Darat JPD di keempat-empat daerah hanya akan dibuka pada 11 pagi sahaja esok Khamis 31 Disember dan akan ditutup pada 11 petang. Penutupan tersebut adalah disebabkan penutupan akhir tahun kewangan Bank 2020. Sementara itu, semua perkhidmatan kaunter JPD dan pusat pemeriksaan kenderaan di cawangan JPD Daerah Tutong dan Temburong akan kembali beroperasi seperti biasa pada 4 Januari 2021 pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3 petang.